Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih sayangkan kita, diberi kesempatan dapat kita bernafas lagi pada hari ini, Sayyidul Ayyam, hari Jumaat 3 hari bulan Februari tahun 2023 Hijrah, 23 Masihi, bersamaan dengan 12 Rajab 1444 Hijrah. Pada hari ini Allah Ta'ala masih beri kesempatan pada kita. Maka dah dapatlah sama-sama kita menghadiri kuliah kita, kuliah mingguan kita, Tajwidul Quran. Kita menggunakan kitab Tajwidul Quran dan juga kitab Hidayatul Mustafid. Jadi pada hari ini kita berada dalam tajuk idgham mutajanisain. Jadi hadirin pendengar, ibu ayah, abang kakak, anak-anak, saudara pendengar dan saudara penonton yang dirahmati Allah Ta'ala, yang mana kita belajar tentang idgham ini, ya, kita kena faham betul-betul kerana banyak bahagiannya, ya. Dalam segi hukum nun mati pun ada, idgham mislain, idgham ma'al ghunnah, idgham bila ghunnah. Dalam hukum mim mati pun ada idgham mislain, idgham mislain, ya. Jadi hadirin pendengar, penonton yang dimuliakan oleh Allah SWT, lanjutan daripada idgham ni pun kita kena ingat satu benda yang kita kena faham betul-betul, ya. Sebab kalau yang kita kupas yang minggu lalu, idgham mutamasilain, lebih senang, ya. Lebih senang kerana apa? Kerana berjumpa satu huruf yang mati dengan huruf yang sama yang berbaris. Jadi senang. Yang berada pada makhraj dia sama, sifat dia sama, itu senang, ya. Mari yang siri yang kedua pada hari ini dia lebih kepada ingatan kita lebih sikit, perlu kita ingat lebih sedikit, ya. Kerana beberapa huruf yang mana bersangkut paut dengan makhraj dia dan sifat dia. Jadi kita kena ulang kaji banyak daripada hukum-hukum tajwid yang kita telah belajar sebelum ni, ya. Baik, kalau dalam kitab kita, ya, kitab Tajwidul Quran ni muka surat 51, ya. Yang kedua, ya, yang minggu sudah, yang pertama apa dia? Mutamasilain. Makhraj sama, makhraj dan sifat terdapat pada huruf yang sama. Contoh, ya, kita masih lagi kita ulang balik sedikit sebentar lalu, iaitu apabila jumpa huruf yang mati, fa itu, ya. Fa dengan fa, fala yusrif
fil qatl. Fala yusrif fil qatl. Senang. Kemudian ta dengan ta, kanat ta. Ta mati dengan ta yang berbaris, jadi senang. Kemudian ini pula ha dengan ha, wa man yukrihunna. Jadi senang Kemudian lam dengan lam, waj'alli, waj'alli. Dan kena ingat, kalau huruf mat berjumpa dengan mat, tak boleh. Ada contoh dia tu. Amanu wa amilu. Tak ada boleh deram. Amanu, huruf mat ni apa? Kalau alif, sebelum dia fathah. Kalau ya, sebelum dia kasrah. Kalau waw, sebelum dia dhammah. Di situ huruf mat bertemu dengan mat, iaitu waw dengan waw. Dan menunjukkan di situ waw mati berjumpa dengan dhammah. Nun dhammah waw sukun, waw madah Tapi tak boleh idgham itu. Amanu wa amilu. Okey. Kecuali kalau berjumpa dengan huruf lin. Huruf lin ni apa? Huruf lin apabila ya dan waw mati, sukun, sebelum dia huruf berbaris fathah. Law, mau'izatun, law kana. Apa huruf mat? Huruf waw dan ya yang sukun, sebelum dia ada huruf yang berbaris fathah. Maka bacaannya kena lembut. Lin, huruf lin. Harful lin, Harful lin apabila huruf ya dan waw mati sebelum dia huruf berbaris fathah. Sekiranya berjumpa dengan huruf lin, berjumpa dengan waw juga, ataupun dia kena masukkan, kena idghamkan. Iza mattaqawwa, iza mattaqawwa, bima asawwa, bima asawwa kanu. Idghamkan kepada huruf yang berbaris tu, yang bertanda syadah tu. Iza mattaqawwa. Tapi kalau yang mat, amanuwa, dia tak masuk. Jelas Baik, pada hari ini dia lebih kepada kefahaman kita dan ingatan yang lebih dah. Huruf yang mana makhraj dia sama, tetapi dia sifat dia lain. Huruf dia makhraj dia dekat sama. Makhraj dia, tempat keluar dia dekat nak sama. Tetapi makhraj dia sifat dia lain. Contoh tengok qala musannif, kedua idgham al-mutajanisain. Okey. Konsentrate ibu ayah, abang kakak, adik-adik, anak-anak Tengok, dengar betul-betul Dua huruf yang bersamaan makhraj. Makhraj dia sama, tempat keluar dia. Dua huruf ni makhraj dia sama. Okey, satu yang mati, satu yang syadah ni Satu yang mati, satu yang syadah bertemu. Depa ni huruf ni makhraj dia sama, tetapi berlainan sifat. Berlainan sifat ni maksudnya contoh dia macam kalau huruf yang pertama yang mati dia bersifat mahmus. Okey. Huruf yang kedua dia bersifat qalqalah. Sifat dia lain. Okey, nampak? Contoh dia, sifat dia lain. Ataupun huruf yang pertama bersifat mahmus. Huruf yang kedua bersifat isti'la, qalqalah. Okey.
Sifat dia lain. Tapi makhraj dia sama. Hal yang kita belajar kemarin sebelum ni, dua-dua huruf tu mati dan yang ya syadah, dia sama terus langsung sama sifat, langsung makhraj, sama makhraj. Ya. Okey. Hukum bacaannya izhar. Hukum bacaannya izhar mengikut riwayat Hafaz. Izhar. Okey. Kecuali pada 6 tempat dari 3 makhraj wajib dibaca idgham. Kecuali pada 6 tempat dari 3 makhraj wajib dibaca idgham. Nanti kita akan pergi kepada contoh dia supaya senang kita faham. Idgham ini dinamakan idgham mutajanisain. Ya. Shaghir. Ada shaghir pula ujung dia. Shaghir dia kecil. Artinya memasuk dua yang berhampiran sejenis kecil. Berhampiran sejenis kecil. Maksudnya makhraj dia sama, sifat dia lain. Nah, baik. Contoh yang pertama. Makhraj po, po. Lidah tengah po. Berjumpa dengan ta, at. Ujung tepi lidah angkat juga. Ujung lidah, tengah-tengah lidah, lelah tepi lidah, naik juga ke langit-langit. At. Dan dal, ada. Di tengah-tengah lidah tu, belah atas. Po yang kuat. Dal, ta, po. Po, ta, dal. Huruf tiga-tiga ni, okey, sama ada yang mana dulu pun tak apa. Tengok. Wajib diidghamkan secara idgham kamil. Okey. Wajib diidghamkan pada idgham kamil. Apa makna idgham kamil? Idgham kamil ni idgham bila gunah tu masuk terus, tak ada dengung. Tanpa dengung. Macam mil ladunka tu kan idgham kamil kan? Kalau idgham naqis ni idgham ma'al gunah miyau. Man ya'mal wa man ya'mal. Itu wa man ya'mal idgham naqis. Idgham tak sempurna. Idgham kamil mil ladunka mir rabbihim tu idgham kamil kan? Ingat balik ya. Baik. Ulang balik kata dia tadi, makhraj po, ta, dal. To qalqalah. Ta ni sifat dia mahmus. Po qalqalah. Dal pun qalqalah. Okey. Wajib diidghamkan secara idgham kamil. Idgham kamil, idgham sempurna. Idgham yang sempurna, ya. Itu kena ingat, ya. Tengok 3 tempat ni. Dia kata pada 3 tempat ini, ya. Baik. Contohnya, dal diidghamkan pada ta. Huruf ta, bukan ta. Bukan dal. Ta sendiri pun sebut dia pun keluar angin dah. Ta, ti, tu, at. Ta, ti, tu, at. Okey. Okey, kecuali 3 ni ya. Dal diidghamkan pada ta. Contoh. 5 syahidtum. Kita ini yang betulnya 5 syahidtum. Ada nampak macam dal tak sebutan saya? Siapa parti betul-betul? Ada saya sebut huruf dal. 5 syahidtum. Tak ada.
Kalau yang salah, kalau yang saya baca salah pula, yang saya terkeluar huruf dal, lima syahidtum. Sebab dal tu huruf qalqalah. Lima syahidtum. Okey. Tapi kalau saya baca yang ni salah. Kerana saya tak idgham kamil. Saya tak idghamkan ke ta. Kalau saya idgham, lima syahidtum. Lima syahidtum. Bukan lima syahidtum. Nampak tak? Nampak ya? Baik. Contoh yang kedua. Wa mahattu lahu. Wa mahattu lahu. Bukan wa mahadatu lahu. Kalau saya baca wa mahadatu lahu, saya tak idghamkan, tak masukkan bunyi dal tu ke ta. Nampak? Okey. Kalau contoh yang ketiga, walaqad tarakna. Walaqad tarakna. Saya tak boleh baca. Saya tak boleh baca macam ni. Walaqad tarakna. Kalau saya baca walaqad tarakna, saya tak idghamkan dal tadi ke ta. Kena idgham, masukkan qad di situ terus ke ta. Walaqad tarakna. Nampak? Kita pergi ke contoh. Kita tulis contoh supaya senang faham ya. Sekarang ni kita tunjuk contoh dia supaya senang faham lagi. Kalau Al-Quran ni, kalau kita tak tunjuk contoh, nanti susah nak faham. Ya. Kita kena boleh baca, boleh kenal, boleh baca dan boleh faham dan boleh terangkan kepada orang lain. Ya. Hukum idgham mutajanisain. Gitu. Tajuk dia ya. Mutajanisain. Okey, sama makhraj. Sama makhraj. Lain sifat. Ni. Lain. Lain sifat. Contoh tadi, dia bagi tahu. Contoh yang pertama ya. Lima syahidtum. Lima lima syahidtum. Lima syahidtum. Lima syahidtum. Di sini. Lam kasrah li, mim fathah ma lima. Shin fathah sya, ha kasrah dal sukun hid, ta syarah dhamma mim sukun. Mim sukun. Tak ada di sini. Dia tak boleh tanda dal tu, dia tak boleh tanda mati. Dalam idgham ni, dalam Quran Rasam Asmani, dia tak akan tandakan sukun pada dal. Ya. Contoh yang kedua, wa mahattu lahu. Wa mahattu lahu.
wa mahattu lahu. Dah tu dia tak bersukun. Tadi lima syahidtum. Jangan baca lima syahidtum. Kalau saya baca lima syahidtum, saya tak masukkan dal mati itu kepada ta. Kalau saya sebut lima syahidtum, barulah saya masukkan bunyi dal ni kepada bunyi ta. Secara idgham kamil. Sempurna. Wa mahattu lahu. Bukan wa mahadtu lahu. Wa mahattu lahu. Ya? Tak masukkan ni. Tak bunyi dal ni dal qalqalah. Wa mahadtu lahu tak boleh. Wa mahattu lahu. Baik, contoh yang ketiga, walaqad tarakna. Walaqad tarakna. Sini. Tak boleh baca walaqad tarakna. Jangan baca walaqad tarakna. Kalau saya baca walaqad tarakna, saya mengenakan datu qalqalah. Walaqad ya, walaqad. Tapi saya tak idghamkan kamil kepada huruf ta. Sepatutnya walaqad tarakna, tapi tak boleh. Kena baca walaqad tarakna. Ni ya. Baik, dia kata apa? Dal diidghamkan kepada ta. Dal diidghamkan kepada ta. Dal ta. Contoh ni. Faham tak? Boleh faham anak-anak? Ya. Baik, yang kedua. Ta diidghamkan kepada dal. Nampak? Tengok. Yang kedua ni, yang pertama ni. Baik, yang kedua. Ta diidghamkan kepada dal. Tengok. Tengok contoh dia bagi. Qad ujibat da'watukuma. Ujibat. Tengok. Kita ambil ujibat da'watukuma. Ujibat. Di sini ya. Di sini silap ya. Ujibat da'watu watu watukuma. Di sini. Tadi dal dulu, tak kemudian. Tadi dal dulu, ta kemudian. Sekarang ni ta dulu, dal kemudian. Kalau tadi lima syahidtum. Salah.
kena baca lima syahidtum. Yang ni tak boleh baca ujibat da. Kata ni mahmus. Huruf mahmus ada berapa? Ada 10 ya. Ha? Fa ha tha ha syakhsun sakat. Okey. Okey. Ni kalau saya baca yang salah. Kalau saya ni tak mengaji, misalnya, saya tengok huruf yang mana dulu. Kalau dalam Quran pula dia letak, kalau ada sukun di sini, ujibat da. Salah. Karena saya tak idghamkan, tak masukkan bunyi ta tu kepada bunyi dal. Jadi yang betulnya ujibat da. Bolehkah kita buang ta? Tak boleh. Ta tu sebutannya tenggelam. Dimasukkan. Ya. Secara kamil, sempurna. Satu contoh lagi. Athqalat da'u. Athqalat. Contoh yang kedua ya, Athqalat da'u. Pendek sini. Athqalat ni ta ya, ta ni. Ta. Athqalat da'u. Ya. Athqalat da'awa. Bukan da'awa ya. Gitu. Ta diidghamkan kepada dal. Tenggelam ta masuk ke dal. Yang satu tadi tenggelam dal dimasukkan ke ta. Tengok sini. Lima syahidtum. Dal tenggelam masukkan ke ta. Wa mahattu lahu. Tenggelam dal masukkan ke ta. Ya. Tapi ujibat da. Tenggelam ta masuk ke dal. Athqalat da'awa. Tenggelam ta dimasukkan ke dal. Ya. Kita tengok contoh yang seterusnya. Ta kepada po. Itu dia. Ta kepada po. 3. Pen merah boleh? Boleh kan? Pen hitam tu dia tak lupa lekat lah. Nampak kan? Ta kepada to. Ta diidghamkan kepada to. Ta kepada to pula. Ta kepada to. Kita tengok contoh. Izhammat ta'ifata. Izham mat ta. Izham mat ta. Hammat ta. Mat ta'ifatani.
Ifatani. Di mana? Di sini. Mana dulu? Ta dulu. Mana kemudian? Po kemudian. Bermakna masukkan ta kepada po. Ta tenggelam. Ta ni tenggelam. Seolah macam tak ada. Tengok. Idhammat po. Beza tak sifat dua-dua huruf ni? Beza tak? Ta sifat mahmus. Ta tidak. Po sifat qalqalah. Ta tidak sifat qalqalah. Sebab tu dia kata mutajanisain ni sama makhraj, lain sifat. Tadi ta dengan dal. Ta sifat mahmus. Dal sifat qalqalah. Makhraj sama, sifat lain. Ya? Tu kena ingat. Kita nak masukkan, nak sebutkan yang mana, kita tengok huruf yang nombor 2. Ya? Kalau ta dulu, po kemudian, masukkan ke po. Po dulu, baru kemudian ta, masukkan ke ta. Okey. Kalau dal dulu baru ta, masukkan ke ta. Kalau ta dulu baru dal, masukkan ke dal. Idhammat po. Jangan baca idhammat po. Tak boleh. Sebab kita tak masukkan bunyi ta ni kepada po. Contoh yang kedua. Wadda ta'ifatun. Tengok lagi contoh ni ya. Wadda ta. Wadda ta. Ifatun. Macam tu. Ta. Ifatun. Mana dulu? Huruf mana dulu? Huruf ta dulu. Ta sifat apa? Ta sifat mahmus. Satu lagi ta ni di kalangan huruf yang nipis, istifal. Sedangkan po adalah masuk ke dalam golongan huruf qalqalah. Dan ta pula di kalangan huruf isti'la. Okey. Kita kena tahu macam mana nak bunyi dia ya. Wadda po. Jangan kata waddat po. Salah ya. Baik. Kemudian po kepada ta. Po kepada ta. Yang kelima. Yang kelima. Oh, ini yang ketiga. Ini yang keempat. Po kepada ta pula. Contoh di sini. Contohnya di sini ya. Yang merah ya. Ahab. Ma farrattu. Ma farrattu. Ma farrattu. Ma farrattu. Sini. Ma farrattu jambillah. Ayat dah. Ma farrattum. Ma farrattum. Ma farrattu. Ma farrattum.
Ma farrattum. Gitu. Ma farrattum. Bukan silap. Farrattum ni farrattum saja. Ma farrattu tadi betul lah. Ma farrattu. Ada juga. Farrattu. Dua-dua ada. Tum pun ada, tu pun ada. Tapi kalau yang tum tak ada ma farrattu jambillah. Farrattum. Contoh lain, la imbasatta. La imbasatta. Kalau dalam ayat Quran, la imbasatta, ba sin ta ta. Basatta. La imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma anabil. Dari sini. Okey, kita sekali lagi. Sekali lagi supaya senang ingat. Idgham mutajanisain. Makhraj sama, lain sifat. Okey. Kena masuk secara idgham kamil. Idgham sempurna. Okey. Ada keadaan ada tiga huruf ni. Dan tiga keadaan ni. Okey. Ini semua dalam satu keadaan yang pertama. Yang empat jenis ni. Yang empat jenis ni satu keadaan yang pertama. Hak keadaan kedua kita tak sembang lagi. Kita tak terus lagi. Kita tak go through lagi. Ya. Yang ni baru satu jenis ni saja. Ni yang kata sifat sama lain, makhraj sama lain sifat. Ni kena ingat yang tiga ni. Dia ada 4 contoh. Dal ke ta ataupun ta ke dal. Po ke ta atau ta ke po. Ni satu keadaan. Ada empat contoh. Cuba kita tengok yang kedua pula. Keadaan yang kedua. Tapi tahu tak lah macam mana nak bunyikan dia? Macam tadi ya. Lima syahidtum. Jangan baca lima syahidtum. Okey. Wa mahadtu lahu. Jangan baca wa mahadtu lahu. Walaqad tarakna. Jangan baca walaqad tarakna. Baik, kalau ta ke dal pula uji badda. Jangan baca uji badda. Tak boleh. Kalau ta ke ta asqalad da'awullah. Bukan. Ni. Ini yang tadi. Ni. Ta dengan ta. Idhammat ta. Idhammat ta. Seolah ta tak ada. Masuk sebab diidghamkan secara kamil ke dalam huruf ta. Kemudian waddat ta. Ta ke ta ya. Waddat ta, bukan waddat ta ya. Baik, kalau ke ta ke ta, contoh sini. Farrattum. Ma farrattu. Ini keadaan satu jenis. Okey. Yang kedua pula. Yang makhraj lain.
Hak ni hak makhraj ni, hak tengah lidah. Ni tengok makhraj ni pula. Tengok contoh yang lain. Okey, kita padam ya. Kita padam ni dulu. Sebab nak tunjuk contoh yang kedua pula. Ni tu kena faham betul-betul ya. Faham betul-betul. Susah nak ingat juga ni. Sebab tu saya pergi perlahan-lahan. Tak nak pergi cepat-cepat, nanti tak ingat. Sebab kita mengaji, tumpuan kita nak bagi ingat. Bukan kita nak bagi habis. Kalau bagi habis, senang saya buat. Saya ajar. Faham ke, tak faham ke, saya jalan saja. Tapi sayanglah nanti kita tak ingat. Jadi kita nak, tak mengaji, kita kena ingat. Baik, kita pergi ke makhraj za' pula. Ini dalam makhraj za' pula ya. Makhraj mim, kha. Pentok pula dekat. Makhraj za' ya. Za'. Makhraj za' dan ta. Za', sa' dan zal. Ni depa ni nak sama pula ni. Tadi dal dengan ta, ta dengan ta. Tadi dal dengan ta. Ni ataupun ta dengan ta. Yang ni za, zal, zal. Za, ta, zal. Za, zal, ta. Wajib diidghamkan secara kamil pada dua tempat. Contoh ya, contoh. Dia bagi contoh di sini. Ditentukan dulu zal kepada za, il-walamu. Contoh satu, il-walamu. Itu dah. Zalamu. Mana dia? Sini. Tapi tak nampaklah zal tu disukun ya. Bacaan dia il-zalamu lah. Il-zalamtum. Ataupun il-zalamtum. Gitu. Zalamtum. Nampak terang tak? Nampak terang tak? Takut dia tak terang ya. Kita pakai kamera dia terang boleh kan? Okey. Za, zal kepada za. Zal kepada za. Jadi jangan kita baca iz zalamu, salah. Kena terus iz zalamu, iz zalamu, langsung ke za. Ya. Jangan kita baca iz zalamu, tak boleh. Iz zalamu. Idgham kamil terus ke za. Baik, kalau contoh yang kedua, sa kepada zal. Yang pertama, yang kedua. Sa kepada zal. Itu dia. Dua-dua lembut ni. Dua-dua huruf ni lembut. Baca dia lembut saja. Ujung lidah saja. Ujung lidah dia. Ujung tepi dia. Al-sa. Ujung lidah pada tepi. Lembut saja ni. Yalhazzalik. Contoh sini.
tak ada alif ya. Yalhath dzalik. Yalhath dzalika. Tu dah. Mana dia? Ni. Ni. Lupa apa titik 3. Yalhath dzalik. Ini cukup kena bagi lembut betul-betul ni. Ya. Lidah kita ujung lidah ni belah tepi. Yalhath dzalik. Yalhath dzalik. Sa tenggelam ya? Sa tenggelam. Sa tu macam tak ada. Kalau dibagi contoh, baik. Kalau dibagi contoh dalam peperiksaan dia bagi ayat ni ya. Cuba huraikan ini apa? Tu dia. Kita nak hurai macam mana ni? Kita nak beritahu bahawasanya dia ini adalah termasuk dalam golongan idgham mutajanisain. Apabila sa mati bertemu dengan zal, maka diidgham kamilkan kepada sa mati ini kepada zal. Kadang-kadang dia bagi contoh, dia suruh kita huraikan. Itu kita kena tahu, kena faham lah. Baik, yang ketiga. Makhraj ba kepada mim. Ni lain sikit. Ni lain sikit. Contoh 3 ni, ba kepada mim. Sudah. Ba kepada mim. Macam mana ni? Okey. Kalau musannif kata ba wajib diidghamkan pada mim. Dimasukkan ba ni kepada mim. Ni lagi dengar lain langsung. Tapi hadirin pendengar muslimin muslimat, adik abang kakak yang dimuliakan Allah Taala, ibu ayah. Baik. Ba dengan mim ni mana makhraj dia? Bibir. Ba aba. Mim ab. Am. Ba waw mim fa kan? Ba waw mim fa. F aba am. Aw. Okey. Di bibir kan? Tu dia kata makhraj dia sama. Sifat lain. Mana dia? Ba ni sifat dia qalqalah. Mim sifat dia dengung. Lain. Makhraj sama. Kan huruf bibir ada 4. Ba, aba. Apabila bibir aba dia ketak gitu, aba. Kalau min, tutup mulut. Kalau apa f keluar angin, tutup sikit keluar angin. Waw buka mulut bulat. Okey. Tapi sifat dia pun lain. Sifat ba ni qalqalah, sifat mim dengung, lain. Tu yang dikategorikan dalam idgham mutajanisain. Sama makhraj, lain sifat. Faham tak? Okey. Tengok yang contoh ni. Contoh ni dalam Quran satu saja. Contoh Nabi Nuh alaihi salam. Ketika mana tenggelam dalam lautan, bahtera dia, Nabi Nuh wahailah anakku, irkam ma'ana. Ajak naik, tapi dia tak mau. Anak dia tak mau. Baik, dia kata apa? Makhraj ba wajib diidghamkan kepada mim secara idgham kamil. Kemudian disertai dengan dengung kerana huruf mim bersabdu pada satu tempat. Okey, contoh dia macam ni. Irkab ni naiklah.
Irkab. Irkab ma'ana. Kenapa dengung? Kerap mim syadah. Patutnya dia tulislah ba ni sukun. Tapi Rasam Osmani dalam idgham mutajanisain pun dia tak tuliskan huruf sukun tu. Dia tak tulis. Itu kita kena ingat ya. Baik, macam mana nak pronounce dia, nak baca ni? Kalaulah kita baca irkab, naiklah. Tungganglah, mainlah. Naik. Irkab, to force somebody. Kita nak arahkan satu orang. Irkab. Naik. Okay. Jadi kita tak boleh baca irkab mana? Irkab mana tak boleh aja. Kena baca irkam ma'ana. Lain langsung. Daripada irkab tu jadi irkam ma'ana. Ya. Kenapa dengung? Walaupun ba dengan mim satu makhraj. Sebabkan mim tu syadah. Mim syadah kan hukum mim syadah kena dengung. Itulah. Jadi saya rasa dapat faham. Penonton, para pendengar insya-Allah dapat rasa saya harap dapat ikut. Dapat faham, dapat jelaskan apa yang saya terangkan, nampak ya, supaya nampak. Izzalamtum. Izzalamu. Izzalamu. Za tenggelam dalam za. Belain sifat terus. Za ni huruf. Za ni depa makhraj depa dekat-dekat nak sama. Dekat-dekat, hampir. Iz. Hujung lidah juga. Belah-belah pi. Iz. Az. Za dia tebal sikit. Tapi za isti'la. Apa makna isti'la? Huruf yang tebal. Huruf yang bila sebut dia tebal, kena huruf sebut dia. Kalau zal nipis saja. Ya. Gitulah. Ingat apa dengar adik anak-anak, abang kakak, ayah ibu ya. Itulah sedikit serba ringkas penerangan kupasan kita tentang idgham mutajanisain. Ya. Bermakna kita kena masukkan bunyi huruf idgham mutajanisain tadi kepada huruf yang kedua dia. Ya, bila disebut tu dia tenggelam langsung. Dia tak akan jelas, tak nampak huruf yang pertama tu, ya. Baik. Kalau ada sedikit lagi masa, ya, kita akan pergi ke idgham yang jenisnya yang ketiga, idgham mutaqaribain. Mutaqaribain, ya. Mutaqaribain ni dia lebih susah lagi lah. Lebih susah lagi lah. Ya. Sebab mutaqaribain ni dia tajuk lain dah. Mutaqaribain ni kalau musannif kata apa? Ketiga, al-mutaqaribain. Ya, al-mutaqaribain. Al-mutaqaribain ni maksudnya qarib. Qarib ni hampir. Hampir sifat, hampir makhraj. Bila bukan lain sifat. Kalau tadi sifat dia lain. Yang ni hampir. Okey, tengok. Dua huruf yang berhampiran pada makhraj dan sifat. Makhraj dia dekat-dekat nak sama. Sifat dia pun dekat-dekat nak sama. Seperti huruf zal, dan zai. Zal dengan zai. Hampir-hampir tu. Itu tak sama tapi dia hampir-hampir. Hampir-hampir makhraj dan hampir-hampir sifat. Ya. Jadi rasa-rasanya takut nanti saya bukan apa. Saya takut gini, saya takut nanti
ayah ibu, abang kakak, anak-anak, adik-adik dan juga saudara pendengar penonton yang dirahmati Allah Taala. Saya takut nanti dia confuse banyak ya. Jadi biarlah kita ambil sedikit saja hari ni. Kita ambil yang ini saja dulu. Kita ambil yang 3 ni dulu. Ya. Ta dengan dal, dal dengan ta. Ta dengan ta, ta dengan ta. Dan zal, za dengan zal, za, ta, zal. Ta dengan zal dan ba dengan mim dulu, ya. Takut nanti dia banyak sangat, nanti dia takut kita tak boleh nak ingat. Kan kita boleh bagi banyak, boleh ambil masa yang singkat, tapi salah satu syarat-syarat mengaji ni adalah tulus zaman. Tulus zaman ni makna kata masa yang panjang. Tul ni tinggi, panjang lah, ya. Jadi kita ambil panjang, kita ambil sedikit tapi kita bagi dapat ingat, ya. Jadi sebelum saya mengakhiri kuliah pada pagi ini, ya, sukalah saya, ya, memperjelaskan hasrat, hajat Masjid Al-Amin kita Sungai Layar ni, membangunkan tanah perkuburan Islam yang baru, ya. Kerana perkuburan yang sedia ada tu dah hampir sangat-sangat penuh, ya. Kita kena ambil inisiatif satu untuk nak cari tempat yang kedua, ya. Jadi alhamdulillah dengan keprihatinan para donator, ya, dan juga para penginfak harta ke jalan Allah SWT, saya ucapkan terima kasih jutaan, sebanyak-banyak terima kasih kepada sekalian donator, sama ada yang dekat ataupun yang jauh, ya, seluruh Malaysia, kerana prihatin di atas kehendak kita ini, ya, kehendak umat di Islam di Sungai Layar ni, ya. Jadi untuk perkembangan sebagai perkembangan di tempat perkuburan tadi, saya nak bagi tahu sedikit, ya. Kerana pada hari ini mulai daripada kemarin, iaitu 2 hari bulan 2, sedang bermula penambahan buat tembok di kawasan kubur di lot 501. Ya, pada sebelum ni hanya dapat buat 50 kaki saja. Kerana uang yang kita ada tak dapat nak buat keseluruhan, ya. Kita buat sedikit demi sedikit. Dalam masa 2 minggu ni dapat kumpulkan dana daripada donator. Alhamdulillah kita dapat memanjangkan lagi tembok ke 100 kaki. Tambah lagi 50 kaki. Alhamdulillah hari ni dekat kemarin sedang berjalan pemasangan kepok, ya. Nak masukkan semen. InsyaAllah mungkin lusa, ya, akan dimasukkan semen mixer, ya. Mixer ke dalam tembok tu, kepok tadi. Jadi insyaAllah saya juga mengharapkanlah supaya sama-sama kita membantu, kita mendoa pada Allah Ta'ala, kita sumbangkan harta kita, ya. Termasuk saya bercakap ini, kita kempen, kita sumbangkan. Semoga Allah SWT akan mempermudahkan bagi kita untuk kita sumbangkan sedikit sebanyak harta kita yang Allah amanahkan pada kita semasa kita hidup di dunia ni. Kita bukan apa, kita nak menafaatkan dunia kita ni kepada akhirat kita. Kita ambil sedikit harta daripada keperluan kita ni, kita hantar ke akhirat kita. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala akan berkati kehidupan kita, ya. Jadi walaupun sedikit, kita rasa sedikit, kita infakkan ke jalan Allah SWT, sebenarnya adalah besar di sisi Allah Subhanahu Taala, ya. Jadi insya-Allah semoga Allah Taala akan memudahkan kita, lancarkan urusan kita. Semoga Allah Subhanahu Taala terima apa yang kita sumbangkan ke jalan Allah Subhanahu Taala ni, dan juga semoga Allah Taala berkati apa yang ditinggalkan kepada kita. Insya-Allah. Dan kita akan petiknya di akhirat kelak apabila
kita memerlukan di akhirat kelak itu. Tidak ada satu benda pun yang boleh bantu kita kecuali amal-amal soleh yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia. Jadi insya-Allah marilah sama-sama kita fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah untuk kita membuat kebajikan ke jalan Allah Subhanahu taala. Maka dengan itu saya ucapkan terima kasih kepada semua dan juga mohon diri mundur, insya-Allah panjang umur, murah rezeki, kita jumpa lagi di lain kali insya-Allah. Maka dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, saya Haji Ibrahim bin Ahmad, Imam Masjid Al-Amin, Sungai Layar, Sungai Petani, Kedah. Saya berdiri di sini di tapak tanah wakaf kubur yang telah diusahakan oleh Masjid Al-Amin Datan Kuasa Qaryah, menerangkan kepada tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid kami sebenarnya sekarang ini sedang memerlukan satu tapak perkuburan yang baru, kerana perkuburan tanah Islam yang ada sekarang, yang sedia ada, hanya tinggal 5% saja untuk diisi dengan jenazah. Maka keadaan begini telah menyebabkan kami ahli jawatankuasa Masjid Al-Amin Sungai Layar dan memohon sumbangan orang ramai membeli tanah wakaf yang ini yang seluasnya adalah 227,158 kaki persegi, yang mana hadirin sidang pendengar yang dimuliakan, asal tanah kubur tanah ini adalah tanah mendang yang terbiar. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kawasan telah ditambun hanya sekadar 2/5 daripada keluasan tanah keseluruhannya. Jadi besar lagi baki di sebelah kanan saya sana. Dan setakat ini masjid memerlukan sebanyak 2.5 juta ringgit Malaysia, kerana setakat ini masjid hanya mampu mengumpul sumbangan orang ramai sebanyak 700,000 ringgit. Makalah kami memerlukan lagi dana yang banyak lagi untuk menyiapkan pagarnya, untuk menyiapkan tambunkan bahagian yang hutan sana, kemudian tambunkan lagi bahagian hutan yang sebelah kanan saya di sana. Jadi kalaulah kita dapat menyumbangkan harta kita di jalan Allah SWT, maka mudah lagi untuk kita nak sambungkan kerja ini dengan cepat lagi. Jadi Allah SWT sendiri berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala adalah seperti sebiji benih yang mengeluarkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai tadi terdapat 100 biji. Allah SWT melipat gandakan kepada siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha luas rahmat dan maha mengetahui. Setiap sumbangan daripada orang ramai yang ingin bersedekah dan infakkan, bolehlah salurkan ke dalam akaun Agrobank Masjid yang tertera di sini. Saya bagi pihak Masjid Al-Amin Sungai Layar mengucapkan ribuan terima kasih di atas sumbangan yang telah diberikan sebanyak 700,000 ringgit Malaysia. Setakat ini telah kita dapat kumpulkan, dapat membangunkan tanah ini daripada asal sampai begini. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberkati harta kita yang telah kita infakkan di jalan Allah SWT. Dengan kita menyumbangkan harta jalan Allah SWT ni dapat
memberatkan timbangan amalan kita di akhirat kelak. Semoga Allah SWT akan memberkati kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.